Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera semuanya. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di minggu yang terakhir tahun 2020. Hari ini Jess, 28 Disember 2020. Kami harapkan agar anda di rumah sentiasa berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Apa khabar Jess? Khabar baik Gas, apa khabar Gas? Lama tak jumpa Gas. Ya, lama tak jumpa kan? Pastinya pengikut Sejahtera Asia pun merindui kehadiran Jess di set Sejahtera Asia pada hari ini. Baiklah, kalau kita berbicara mengenai minggu akhir untuk tahun 2020 Jess, mungkin bagi Jess, bagaimana Jess melihat bahawa tahun 2020 ini mungkin mengajar kehidupan Jess untuk menjadi seorang yang lebih baik? Okey, seperti yang kita tahu sekarang ni kita tengah berdepan dengan pandemik COVID-19 Gas. Jadi apa pun kita tak boleh ambil sambil lewa, kena jaga kebersihan diri dan utamakan orang-orang sekeliling kita juga. Jangan selfish, yang penting jangan selfish Gas. Jangan pentingkan diri sendiri. Ingat bahawa COVID-19 ini tak pernah kenal mangsa. Kalau kita yang kena, kita tak terima kesannya mungkin orang di sekeliling kita. Dan bagi Gas pula, Gas melihat bahawa tahun 2020 ini membuatkan Gas dan semua orang sebenarnya, terutamanya rakyat Malaysia dan penonton Sejahtera Asia untuk menjadi seorang yang lebih kreatif, kuat dan bersedia untuk menghadapi tahun baru 2021. Dan bercakap mengenai tahun baru 2021 Jess, orang kata kalau kita nak biasakan diri dengan azam dan cita-cita baru kita untuk tahun 2021, kita jangan mula pada 1 Januari tu. Betul? Ini adalah minggu untuk kita biasakan diri dengan azam baru kita untuk tahun 2021. Jadi mungkin anda boleh kongsikan kepada kami di Sejahtera Asia azam ataupun apa perancangan anda untuk tahun baru. Hantar sahaja ke laman sosial kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Baik, hari ini sekali lagi 28 Disember 13 Jamadil Awal 1442 Hijriah, kita akan berbincang mengenai beberapa topik yang sangat menarik. Pertama, kita akan berbincang dan mengupas mengenai seorang penyanyi cantik kecil molek berbangsa Cina, namanya Justina Kuan, yang mana penyanyi ini adalah seorang penyanyi berbangsa Cina, tetapi pernah mendendangkan lagu Melayu dan lagu hits beliau adalah Making Me Feel dengan jumlah tontonan di YouTube 670,916 tontonan. Dan selepas itu Jess, mungkin kita nak bawakan satu lagi topik yang menarik juga, iaitu RC Crawler. Yang orang kata mungkin menjadi trend baharu, trend hobi baharu. Mungkin untuk tahun 2021, mungkin anda boleh mencubanya. Tetapi sebelum kami bercerita lebih lanjut mengenai topik menarik pada hari ini, apa kata kita bawakan sedikit perkembangan COVID-19. Jess, kita mulakan di Malaysia dahulu. Okey, kita akan mulakan perincian COVID-19 di Malaysia. Iaitu Malaysia semalam bertarikh 27 Disember 2020 mencatatkan kes baharu sebanyak 1,196 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 105,096 kes. Daripada jumlah baru berkenaan, Selangor telah mencatatkan kes baru tertinggi iaitu sebanyak 392 kes Gas. Sangat tinggi. Kes sembuh baru pula adalah sebanyak 997 kes dan menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh adalah sebanyak 84,411 kes. Namun duka cita dimaklumkan terdapat satu kes kematian dilaporkan semalam dan menjadikan jumlah kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 452 kes. Jadi kita ingin mengucapkan takziah dahulu kepada keluarga mangsa ya guys. Salam takziah diucapkan kepada keluarga mangsa. Saya kira ini bukan pengakhiran yang baik untuk tahun 2020, tetapi kami doakan daripada Sejahtera Asia agar keluarga mangsa terus tabah dan sentiasa ambil iktibar daripada perkara sebegini. Baik, untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak pula Jess, 3 kes baharu dan 2 hilangkan diri. Sarawak setakat semalam 27 Disember 2020 merekodkan 3 lagi kes COVID-19 baharu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di Sarawak setakat ini berjumlah 1,108 kes. Ketiga-tiga kes adalah kes import A membabitkan warga negara Indonesia, 2 dari Kuching dan 1 lagi dari daerah Asajaya. Namun apa yang membimbangkan kita, bagi 2 kes yang dikesan di daerah Asajaya, Jabatan Kesihatan Negeri dan Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri Sarawak kini giat mengesan 2 warga negara Indonesia tersebut yang telah menghilangkan diri selepas disahkan positif COVID-19. Harap-harap kedua-dua mereka segera ditemui dan tidak meningkatkan risiko jangkitan COVID-19 di kawasan-kawasan yang lain. Dan secara keseluruhannya Jess, Kuching, Sibu, Bintulu dan Lawas kekal berstatus kuning, manakala 36 lagi daerah kekal berstatus hijau. Dan juga itu adalah perkembangan COVID-19. Terusnya kita nak bawakan perkembangan semasa yang berlaku pada hujung minggu lepas. Kampung Boyan, Gersik
Surabaya kini nikmati kemudahan internet berkelajuan tinggi. Ketiga-tiga kampung ini sudah boleh menikmati internet berkelajuan tinggi menerusi perkhidmatan Unify daripada Telekom Malaysia TM. Kata Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandari Kuching Utara DBKU, Datuk Abdul Rahman Junaidi, perkhidmatan tersebut akan dipeluaskan ke seluruh kawasan seberang hilir sehingga ke kampung Bintawak Hilir. Wah, kita tahu nakkah di area Sidat Rami berjual kek lapis, macam-macam. Jadi diharapkan agar dengan kemudahan ini mereka dapat menggunakannya untuk lebih mempromosikan perniagaan mereka secara lebih meluas. Mungkin seterusnya, Jess. Okey, baik. Ini perincian berita berkenaan dengan luar negara, guys. Okey, wanita berusia 101 tahun, iaitu warga emas, okey, menjadi individu pertama di Jerman menerima suntikan vaksin COVID-19. Jadi ia susulan program imunisasi yang dilancarkan hanya beberapa jam selepas negeri itu menerima penghantaran bekalan vaksin buatan syarikat Pfizer dan BioNTech. Jadi Jerman ini juga dijangka menerima tambahan 1.3 juta dos sebelum hujung tahun ini. Tahniah ya untuk warga Jerman, tapi untuk rakyat Malaysia sabar dulu, tunggu dulu. Jangan lupa patuhi SOP. Itu dia. Dan akhir sekali sebelum kita ke berehat, perkembangan yang seterusnya mengenai dunia hiburan, Jess, hangat diperkatakan oleh warganet kebelakangan ini terkena minyak pengasih tuduhan berat Nilofa Nafi sudah bernikah dengan Piyuris. Dakwaan kononnya usahawan dan selebriti yang disegani ramai Nilofa terkena buatan minyak pengasih seperti yang tular di media sosial adalah tidak benar sama sekali. Dalam kenyataan di Instagram semalam, Nilofa juga menegaskan keluarga dia dan Piyuris kini dalam proses membincangkan mengenai masa hadapan mereka berdua dan mencari titik penyelesaian terhadap segala kekusutan yang berlaku. Nilofa berkata dia kini berada dalam keadaan yang baik dan berharap agar semua pihak sentiasa mendoakannya. Dan kami di Sejahtera Asia juga mengharapkan agar kemelut ataupun kisah percintaan antara Nilofa dan Piyuris ini berakhir dengan baik. Jadi kita nak rehat sekejap. Selepas ini, banyak lagi topik menarik yang kita nak kupas, Jess, dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Dengar, oh jeri dan batinku memanggil, namamu selalu. Sehari rasa sebulan, hatiku rasa tak tertahan. Ku pandang kiri, ku pandang kanan, di kau tiada risau. Batinku nangis risau. Makin kau jauh, makin hatiku bertambah kacau. Mengapa kita berpisah? Tak sanggup nahan asmara, oh di kau tiada. Dengar, oh jeri dan batinku
memanggil, manggil namamu selalu. Mengapa kita berpisah? Hatiku rasa tak tertahan. Ku pandang kiri, ku pandang kanan, di kau tiada risau. Batinku nangis risau. Makin kau jauh, makin hatiku bertambah kacau. Mengapa kita berpisah? Tak sanggup nahan asmara di kau tiada. Kodut kita. Hello, hai. Selamat pagi. Sejahtera Asia. Hari ini kita ada tetamu yang cantik dan sangat-sangat berbakat dalam bidang nyanyian. Dan juga yang ada 255,000 followers di Instagram beliau. Dan lagi satu, video muzik beliau bersama Alisa Dizek telah mencecah 1.2 juta dalam masa 3 minggu sahaja. Okey, jadi apa tunggu lagi, kita perkenalkan Justina Kwan. Hi Justina, how are you? Hi everyone. Hi Jessica. I'm good. Thank you. Okay, good. You cantik lah Justina. You look so beautiful. Apalagi kalau bertemu in person kan. Yeah. Okay Justina. For the first time, Justina, you release your single. Okay, yang bertajuk Making Me Feel. So mungkin boleh jelaskan maksud lagu dan apa yang cuba disampaikan dalam lagu tersebut. Okay, so actually it's all about love at first sight. Macam Justina ada crush dekat dia dah lama dah. Lepas tu sekali pandang dah jadi cinta pandangan pertama. So Wow. like, yeah. Then macam Justina pergi mana-mana je tengok crush saya, pergi cafe chill dengan kawan, lepak dengan kawan, nampak dia juga. Lepas tu beli ice cream, nampak crush saya juga. Macam tu lah, pergi mana-mana tengok dia je. Yeah. Okay, itu sahaja, itu sekadar crush sahaja ke? Last tu jadi tak? Couple tak? To be continued. To be continue. Baik. Jadi Justina juga berkolaborasi bersama adik Alisa Dizek, okay, which is pernah juga mengeluarkan single lagu untuk kamu yang sekarang ini juga mencecah lebih 100 million views di YouTube. So so Jess mungkin boleh ceritakan lebih lanjut kolaborasi bersama Alisa. Sebenarnya kolaborasi ni tak dirancang. Dia idea tu datang last minute jugalah actually, sebab Justina sepatutnya yang rap untuk versi Melayu juga. Ya, lepas tu bos kami Prashan dia cakap, why not we try like to collaborate with Alisa since she's under the same company as me also. Lepas tu saya dengan Alisa pun juga kenal dah 1 tahun dah tapi tak pernah collaborate. And Alisa suka rap juga. So like why not we try something different? Collaborating with Yeah, I noticed that Alisa in that music video, dia buat rap, betul tak? Alisa yang buat rap. She never did that in her music video before. I see. So it's a good platform for her actually, right?
Correct. Like we are trying something that we never tried before. Hmm. Okay, Justina. Okay, since when did you start singing actually? My mommy said when I was young, I always sing in the bathroom. I guess I was a bathroom singer. I And I just see. sing and dance. And then I started singing since 7 years old. 7 years Yeah. old. Okay. Yeah, Since when you're I was little, baru. yeah, because my mom she sent me to a lot of classes like Mhm. dancing, singing, drawing, instruments like piano, guitar since young. So yeah, I think that's how I get involved in this music. I see. So meaning to say you also have a talent in playing the guitar, the keyboard, and all that. Is that true? Yeah, it was I a bit later, but see. I started dancing first at 4. Wow. And then I moved on with singing and then instruments like later during high school. Yeah. Wow, sangat-sangat berbakat. Justina ni dah lah cantik, berbakat lagi. Boleh main alat muzik, boleh menyanyi. Wow. Last Sungguh-sungguh time I was berbakat. like, Mommy, why you want to send me to learn so many things? Like it's very tiring. Like kena Mhm. study and then kena like belajar ini tu macam tu. Then I Yes. was like, why? I'm very tired. Then Mommy was Mhm. like, oh, you just learn. Then I was like, okay, now I appreciate it. Like Yes. Now I you thank can, God. yeah, now that is your passion. Is that true? Yeah, correct. Okay. And also, Justina, did you attend any vocal class or do you have your own mentor to teach you in singing? Yeah, I did attend class last time when I was in primary school because I Mhm. used to join a lot of competition. Yeah, so my mom sent me for class. Okay. So meaning to say you have joined a lot of competitions. So one of the competitions, Sorry? that you are joining. Uh, I think that was really long ago, but my recent competition the most recent will be dancing competition. Yeah. Oh, dancing. Oh, you also can Singing was dance. like long ago. Yeah, I love dancing. Oh, I also same with me. I Yeah, I also enjoy doing interested. K-pop dance covers. I Yeah, I see. love K-pop. Are you K-pop fan? Yes, that's why I saw in your music video, it's like a kind of a genre, K-pop genre, right? Yeah, K-pop inspired. Yeah, I It's like pop. see. Yeah. Okay, and then Justina pernah tak berduet dengan mana-mana artis lain? Not to say duet, tapi group singing ada. Yang most recent yang project khas dengan satu mobile brand. Ada Asad, Elisa juga, and then Mhm. Nabila Razali, ZRV, Nabila yeah, Razali, okay. Nana. Yeah, so a few of them. We sang the song, and Mhm. then 4 years ago I did one with Diane Trisha and Okay. Najwa. Yeah, but it was for a commercial. Yeah, we sing it together. Hydrogen is one of nature's most abundant elements on Earth. It's not only odorless, colorless, non-toxic, and exists in great amount in water, it's also a highly efficient fuel. The use of hydrogen for clean energy is not a new phenomenon. In countries such as Norway, Germany, China, Japan, and Korea, hydrogen energy is increasingly applied for domestic use, such as in fuel cell-powered electric cars, buses, and power plants. For decades, studies have been done around the world in developing the cost-effective use of hydrogen as a sustainable alternative fuel. In Sarawak, we are blessed with an abundance of water, ranging from rivers to dams, which are great sources of water for efficient production of hydrogen. At the hydrogen production plant, hydrogen is extracted from water through a process of electrolysis, which separates hydrogen from oxygen in the water. This extracted hydrogen is then stored as hydrogen fuel.
When used to generate power in fuel cell electric vehicles, FCEV, the hydrogen fuel is supplied into a device where electrochemical reaction happens. This device is called a fuel cell. In the fuel cell, the chemical process happens, combining hydrogen with oxygen. This combination results in an electrical current. Unlike fossil fuel, which is limited in amount and contributes to pollution, hydrogen is just the opposite. As it is extracted from water and it ends in the form of water, hydrogen is a great renewable source of clean energy for a sustainable future. The Integrated Hydrogen Production Plant and Refueling Stations initiatives in Sarawak are the first of its kind in Southeast Asia. This is part of the groundwork of Sarawak government's plan to chart out an ecosystem for hydrogen economy. It eventually will pave the way for advancing the sustainable and renewable energy sector in Sarawak. As more and more countries around the world develop their hydrogen economies, and by the time world demand accelerates in years to come, Sarawak will already be well positioned at the forefront as a regional and global exporter of this clean energy. Now is the best time to embark on this journey to build our hydrogen economy. Hydrogen, the fuel of the future. So how did you feel when you able to duet with them with all this? Very nervous actually. Kan, nervous Yeah, lah sebab they are the famous people, right? Yeah, correct. And then because all this while I wasn't in like music industry, mostly like just being influencer. Yeah, like posting photos and videos, and then yeah, but I was very excited. I hope like got more projects in future. Yes. So if you have a chance to duet with your favorite artist, so who's that gonna be? Favorite artist international atau local? Local and international as well. Oh wow, international is like very far from it. If local, I would say I would want to start with Zeno artists first. Maybe Asa. Like I never tried duetting like with guys, but Correct. Betul. so Okay. I'll try with Zeno artists first. I see. So hopefully one day, maybe Yeah, just one can duet day. with him. Correct. Okay. But actually, Okay. he was in my MV also, my music video. I As my see. crush. Is it? Oh ya Yeah. kan? Yeah. So for those who belum tengok lagi, so can check it out, right? At YouTube, which is Yeah, Making correct. Me Feel, correct? Making me The song feel. title Making Me Feel. So Betul. apart from that, Justina, okay, ada perancangan tak untuk menghasilkan lagu terbaru? Any planning to release new song? For now, belum, but hopefully soon. Hopefully in future. soon. Yeah. So what kind of genre? Actually, I want to try out different genre, not like this cute pop. Yeah, Since you can play guitar, Justina, why don't you try acoustic and all that? yeah kan? I think I should start doing Kan? it on my channel. Boleh? Kan, since you are very talented, many of your fans maybe waiting for that moment to see you singing the acoustic version. Yeah, boleh. Alright, so kebanyakan penyanyi turut mencuba bakat mereka dalam bidang lakonan. So if you been given a chance to be an actress as well, so will you? Like to lakon kan?
Yes, Yeah, oh berlakon. my God, I would love to try. Sebab when I was in high school, I was in drama team. And then, Hmm. yeah, I represent my school and then we won state level. So why not? Wow. So, it's not a big deal, right? Because pernah berlakon, pernah, mewakili sekolah, betul tak? Ya, betul. Boleh Okay, cubalah kalau ada boleh chance. cuba. Hmm. Good. Okay. Okay. So, what is your wish, especially in this music industry, Justina? Mm, I would say it's something that I really love doing and I will continue doing also. And I will wanna try out different genre, like genre music yang lain. And then macam harap semua boleh terima lagu lagu jazz lah macam tu. Yeah. Betul. Maksudnya bukan hanya orang muda sahaja, tapi orang yang senior citizen pun boleh menerima. Betul tak, Justina? Ya, dengan genre music yang lain juga. Ya, berbeza-berbeza. Ya. Ya. Okey, Justina, mungkin boleh nyanyikan chorus lagu Making Me Feel kepada penonton-penonton Sejahtera Asia. Ooh. Nyanyilah Version sikit. Melayu Come again? Malay version kan? Boleh. Malay version. Boleh Chinese version also can. Okay lah. Actually, it's about the same. Okay. So chorus. Any part. Okay. Baby, baby, ooh, tiap kali bertemu, caramu making me feel, making me feel, making me feel good. Oh baby, I jelas sudah artinya, kau juga feeling the same, feeling the same, feeling the same way too. Wow, Making sedap. me feel good. Making me. Okey, Justina. Wow, sangat berbakat. Cantiknya suara. Sedap dia dengar, orang kata. Jadi Justina boleh promote lah Instagram dan Facebook ataupun YouTube untuk penonton-penonton Sejahtera untuk check out Justina punya lagu-lagu baru ni tadi. Okay, so Instagram Justina. Justina JESTI_NNA. Lepas tu Facebook Justina Kwan dengan lagu Making Me Feel on my YouTube channel Justina Kwan. Yeah, Making Me Feel. Okay, yeah, that's it. Okay, thank you Justina for your time. Okay, harap kita boleh berjumpa secara bersemuka. Dan juga Ya, ya. take care during this PKPB. Okay? Ya, betul. Sama. Thank you Jessica. Thank you semua. Yeah, okay, Stay bye-bye. safe. Okay, Bye-bye. bye-bye. Inilah Jess, trend hobi baharu masa Ya. kini. Nampak macam kereta pacuan 4 roda yang sebenar, tetapi inilah yang kita panggil sebagai RC crawler yang mana saiznya adalah 10 kali lebih kecil berbanding kereta Kereta sebenar. biasa. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Ghazali Zawawi. Dan saya Jessica John. Terima Ya. kasih kerana terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Dan sekiranya anda terlepas siaran kami sebelum ini, jangan lupa untuk cari saja kami di YouTube TBS Sejahtera Asia. RC Crawler, Jess. 10 kali lebih kecil berbanding kereta sebenar. Dan ini merupakan trend yang semakin menjadi-jadilah Betul. dalam kalangan lelaki dewasa. Dan dengan cerita Lelaki perempuan dewasa. pun ada juga kan? Ada, itu yang kita nak tahu lebih lanjut. Nak kupas lebih lanjut ni guys. Jadi kita perkenalkan dahulu siapa guest kita hari ni guys. Baik, untuk tetamu kita pada hari ini, kita ada pengurusi Borneo Scale Crawler, saudara Abang Yasin bin Abang Wahab dan juga peminat untuk permainan crawler ini, Amzari Ismail. Assalamualaikum, selamat apa datang. khabar? Waalaikumsalam. Ada warna putih, kuning, hitam. Saya kira Meriah. banyak sebenarnya koleksi banyak. Tak dapat nak crawler bawa di rumah. semua ni guys. Tak cukup meja ni guys. Berat ni, Jess. Sangat berat. Ni pun. Kan. Okey, saudara Yasin. Sebenarnya dekat rumah berapa banyak koleksi crawler yang ada? Kurang lebih dalam 20 lah.
kurang lebih. Sebab yang tu belum habis kira lagi. Belum habis kira. Belum habis pasang pun belum habis. Kurang lebih dalam 20. 20 lebih kurang kita 20 lebih lah Dan satu crawler tu harga standard dia berapa? Ranging harga dia pun taklah mahal sangat, dalam kurang 1,000 sampai ke 4,000, 5,000 setengah pun Kira ada. purata dia 2,500 lah. Ya. 2,500 kali 20. Faham lah Jess? 20 lebih, 30 lah. Boleh Lah, bagi tu, ni duit hantaran boleh untuk perkahwinan Jess. Amboi. Itulah, boleh beli kereta Axia lah, guys. Oh, okey. Baik, kenapa orang kata kita ada banyak alat permainan, alat kawalan jauh. Kita ada RC ball, kita ada drone, kita ada racing. Tetapi kenapa memilih crawler ini, Saudara Yasin? RC crawler ini sebenarnya dia kurang lebih macam kita dengan kereta pacuan 4 roda yang sebenar. Dia punya trail dia punya skill dia. Contohnya macam pemanduan kereta pacuan 4 roda. Dia punya dia punya handling dia menggunakan steering kan. Tapi yang ni kita kecilkan steering, dijadikan remote. Jadi benda ni dia macam mana contoh macam ni lah. Ni dia punya steering. Okey. Yang ni dia punya minyak. Okey. Total. Jadi dia punya feel tu kurang lebih hampir sama. Dan dia punya kelajuan tu untuk mendaki bukit ataupun menuruni curam tu. Dia punya trail memang kurang lebih sama juga. Maksudnya debaran untuk mengawal kenderaan ataupun RC crawler ini untuk melepasi halangan macam bukit, jambatan, batu, air dan lubang. Rasa macam kita memandu kereta yang sebenar. Ya, betul. Baik, Cik Amzari pula. Cik Amzari ni peminat tegar ya, iaitu pemain crawler lah, ya kan? Jadi adakah game ini sesuai untuk semua peringkat umur dan juga ada tak perempuan yang join nak main game ni? Setakat ni bagi saya, kalau tega tu saya masih lagi peringkat awal. Yang tega mungkin ada orang lain yang lebih tega lagi untuk benda ni. Tapi untuk yang faktor umur tak kira lah, sebab kita ada yang lebih tua macam 70 lebih kalau tak silap. Ada juga? Ada. Wow, Ada. itu dah pangkat 70 datuk dah lebih. tu. 70 lebih. Habis tu ni naik daki bukit hiking semua bawa sekali. Ya. Sorry. Sebab apa Gas ceritakan daki bukit ni je? Sebab sebenarnya hobi mempunyai ataupun bermain RC crawler ini adalah satu hobi yang sihat. Sebab mereka perlu untuk hiking, naik bukit dan jumpa pot yang sesuai, baru mereka bermain RC crawler ini. Macam mana boleh bawa yang berusia 70 tu naik bukit dan sebagainya? Itu sebenarnya dia kurang lebih macam hiking juga. Dia okey je? Dia okey. Sebab dia punya momentum untuk perjalanan naik ke atas pun dia mengikut dengan crawler. Crawler ni kan dia bergerak perlahan. Jadi momentum untuk mendaki bukit tu memang perlahan lah. Jadi dia tak terlalu membebankan orang yang berusia ataupun berat badan yang lebih lah. Sihat juga ya guys, hobi sebegini. Orang ingat kontrol kat tangan je kan? Betul, ini kontrol kat tangan. Aktiviti yang sihat. Betul. Dan juga ada apa-apa skill yang diperlukan tak untuk bermain crawler ni? Actually dia just perlu kepada fokus. Fokus. Fokus kita, sebab kereta ni bergerak dekat depan. Kita tengok dia punya obstacle, kita kena elak, kita kena tempuh, tu je. Untuk ni saudara Amzari lah. Yes, Berapa tahun sebenarnya dah berjinak untuk permainan RC crawler ni? Saya masih baru lagi. Berapa tahun dah? Dalam 3 tahun. Amat juga dah ya sebenarnya. Untuk tiga saudara tahun. Yasin berapa tahun? Ni mesti dah otai ni. Yasin. Ya, dia Dah PUC. banyak. Lebih dalam 2013. 2013, lebih kurang 7-8 tahun 7-8 sudah. tahun. Berjinak-jinak dengan 13-12 macam tu lah. hobi RC crawler ini dan mempunyai lebih kurang 20 lebih koleksi crawler di rumah. Dan kalau kita lihat bahawa untuk bermain crawler ini dia ada grade dia, Jess. Ada grade ya? Bermula daripada toys, kemudian ke hobi, seterusnya ke tahap collector. Selepas ini kita nak tanya mereka yang mana satu kategori mereka ni sebenarnya. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia, tapi kita berehat dulu, jangan ke mana-mana.
Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia bersama saya Jess dan Gas, dan terima kasih kepada anda kerana setia bersama kami hingga ke hujung rancangan nanti, dan masih lagi banyak yang kita nak kupaskan berkenaan dengan hobi crawler ni, Gas. Baik, kita tetap bersama dengan Encik Yasin dan juga Encik Amzari. Okey, Encik Amzari, anda sendiri adalah peminat pemain crawler ni tadi. Jadi apakah antara manfaat yang diperoleh daripada hobi ni, Encik Amzari? Manfaat actually yang ni untuk masa lapang. Manfaat dapat satu, tambah kenalan. Kedua, kita boleh kongsi idea. Lepas tu kita trailing dengan aktiviti sihat lah. Kena berjalan, mendaki daripada start bawah sampai ke atas. Yang ni yang kita selalu buat lah untuk hujung minggu. Dan mungkin mendapat kepuasan juga. Yes, Sebab kita dapat rasa debaran sebenar untuk melepasi halangan macam bukit, batu, air, lubang dan sebagainya. Betul. Itu kepuasan lah. Dari segi orang kata harga, paling mahal. Encik Paling Yasin, mahal. di rumah ini berapa agak-agaknya harga crawler paling mahal yang dimiliki? Paling mahal yang dah di-custom-kan, kurang lebih dalam lepas 5,000 lah. Tadi cakap 6,000. Wah, tu lah. Lebih kurang lah tu, Gas. Sebab dia punya part-part tu kena beli lagi, Gas. Pasang betul, sendiri betul. lagi. Semua tu. Okey, jadi Encik Yasin sebagai pengerusi, jadi ada tak apa-apa pertandingan yang diadakan untuk pemain Okey. crawler ni? Sebelum pandemik COVID ni, memang banyaklah kami lakukan aktiviti pertandingan. Contohnya tahun lepas, kami buat fundraise yang ada daripada outdoor sampai indoor dan juga international punya. International yang kami pernah anjurkan dekat Serian. Okey. Dekat Serian International Remote Control Carnival. Remote Control Carnival. Mungkin untuk di bawah kan mungkin ada tournament yang akan datang? Akan datang insyaAllah tahun depan 30 Januari. 31. 31 Januari. Yes. Penghujung bulan yes. pertama Yeah. untuk tahun 2021. Yeah. Macam aktiviti pertandingan pertama yang kita orang buat untuk tahun baru. Pembuka tahun baru nantilah, Jess. Ya. Apa perasaan kalau kita bermain dalam tournament dari tinggi bukit, pop, jatuh. Sebab dengan cerita side mirror ni harga dia sama dengan side mirror kereta yang sebenar. Ya betul. Sebab benda tu macam mana dia memang ada kategori dia lah. Kalau macam yang sebelah sana tu, dia punya kategori Lexus dia taklah mahal sangat. Tapi kalau dah sampai kategori scale macam ni lah. Macam ni kalau dia jatuh memang agak menangis lah. Nangis ada air mata. Wow. Tapi seronok lah. Tapi boleh tak kita nak tahu kereta ni sebenarnya custom made ke ataupun memang dah sedia ada daripada kilang ataupun dia punya part-parts tu dapat daripada mana? Okey. Dia ada banyak entry. Ada yang custom made, custom build, yang original stock daripada manufactured. Ada yang hybrid, campur antara banyak-banyak brand kita gabung jadi satu. Sebab itulah kalau crawler ni memang dia memerlukan kreativiti untuk kita customkan, untuk kita kita buatkanlah macam mana ikut kehendak, kemampuan dan juga kreativiti kita. Mungkin saudara Azmari mungkin senang ataupun susah nak dapatkan aksesori untuk RC crawler ni? Aksesori macam dekat sini kita ada kedai, memang ada jual part macam yang kita nak. Ada yang tak ada kita kena order lah daripada online biasalah. Mungkin inilah Jazz, kita nak tanya juga sebab ianya menggunakan bateri. Mungkin ada RC crawler yang mungkin menggunakan minyak petrol. Petrol sebenarnya ada tak? Minyak petrol memang tak ada. Tak ada lah. Memang semua Kalau bateri lah. crawler Jadi memang pakai bateri. remote control, semua pakai bateri ni. Mana tahu Jess. Kau tambah Kena lagi isi dengan minyak. kos minyak. Mahal. Betul. Melihat kepada inilah RC crawler ini sebagai trend hobi baru Jess. Pernah ngerepak sih Nek wife di rumah dengan kita invest untuk RC crawler. Macam mana dia nak basing untuk belanja tu memang tak lah. Just dia hanya akan basing sedikit sebab space, ruang dan rumah dah tak ada lagi dah nak simpan benda ni.
Rumah saya masih ada banyak wang. Ada semua lagi. Boleh sewa ke tempat. Tapi kita nak tahu game crawl ni sebenarnya berasal daripada mana? Ini berasal macam mana? Dari negara mana daripada mungkin? negara- Okey, Ataupun ini bagaimana selalunya anda mula-mula memang mengenal? dia daripada Amerika Syarikat lah. Mereka cakap. Dari US, Euro pun ada, Hong Kong. Hong Kong. Oh, Hong Kong ada juga. Ya. Hong Okey, Kong ada. Persatuan Borneo Scale Crawler dan saudara Abang Yasin adalah pengerusinya. Kalau kita lihat sekarang ini, berapa ramai sudah mungkin ahli untuk persatuan ini? Ahli yang aktif sekarang ni lah, dia memang lebih daripada 500. Daripada banyak 500 juga. orang. Lebih 500. Sebab itu kita angkat topik ini dalam Sejahtera Asia sebab ini sememangnya adalah trend hobi baharu dan bukan setakat itu juga digelar sebagai hobi mewah. Jadi mungkin kepada anda yang mungkin juga berminat untuk mempunyai hobi sebegini, tips daripada saudara Yasin. Macam mana nak caturkan perbelanjaan supaya tak ada masalah untuk mempunyai hobi Ya, sebegini. betul. Yang penting tu belanja ikut kemampuan lah. Betul. Okey. Kalau contohnya belanja kita tu sebulan 2,000 lah contohnya. Okey, simpankan sikit. At least lah dalam 50 ataupun 100 untuk buat dia punya maintenance and services. Kau lebih macam kereta jugalah, tapi yang ni murah sikit. Tak perlu bayar pekerja dia guys. Sendiri boleh buat untuk Betul. sendiri buat. Betul. Sana memang sendiri dia punya maintenance lah. Maintenance memang buat sendiri lah. Tapi kalau yang baru-baru nak berjinak tu, kami pun sedia membantulah. Membantu dengan contohnya kalau mereka nak buat ubah suai. Jadi kami akan mengajar lah. Bagi pendapat. Mana Kita yang bagi bagus. recommendation Yang mana senior yang ini bagus. membantulah yang junior Yes. yang Yeah. baru nak berjinak-jinak dengan hobi ini kan. Okey, tadi kita ada grade masing-masing iaitu kita ada grade mungkin permulaannya adalah hobi permulaannya adalah toys. Betul. Seterusnya hobi dan collector. Untuk saudara Amzari, sekarang ini dalam kategori yang mana? Hobi. Masih hobi. Kolektor belum lagi. Kolektor belum lagi Belum. Yang sebelah tu agak-agaknya sampai. memang dah kolektor kan? Yang ni memang dah. Tak perlu diberitahu memang dah kolektor. Dan maksudnya ini merupakan satu trend baharu yang juga menarik untuk kita libatkan golongan belia menyertainya kerana dengan hobi sebegini bukan sahaja memang ia nampak mahal tetapi melatih mereka untuk berjimat cermat dan mempunyai perancangan kewangan yang baik. Betul. Kita nak tahu juga sebab sekarang ini kita tahu bahawa minat untuk mempunyai RC crawler ni satu. Tetapi mungkin kepuasan itu juga dapat dirasai bila kita sendiri yang baiki, kita sendiri yang bina, beli aksesori dan sebagainya. Tapi apa perasaan kalian berdua apabila berjumpa ataupun tertemu kata orang Sarawak, tertemu sama diri yang mempunyai hobi yang sama? Jadi macam kami orang macam kita akan invite dia orang masuk dalam kita orang punya community. Yang tu yang pertama yang kita orang akan buat. Lepas tu dekat dalam tu kita orang akan share macam-macam. Yang tu cara kita orang. dia Share perkongsian pendapat. lah. Yes, Share dia perkongsian. punya experience. Share dia punya macam mana kereta, quality macam mana. Dia punya entry macam mana. Kalau gas masuk ni memang gas terus minat lah ni. Boleh. Sebab Jangan. dia- Jangan guys. terus. Gas pula. Cepatlah gas. Jess. Boleh lah. Jess tolong mainkan Yang gas tu Tolong- gas. Okey, itulah kata orang #racun itu benar. Racun itu benar. Dah rasa Itu macam nak. dia, beracun. Berapa sekali lagi permulaan kos dia? Bawah 1,000 lah, 1,000. Yes, cukup ni. Okey, mungkin kata-kata akhir saudara Amzari dan Yasin kepada mereka di luar sana yang mungkin melihat Sejahtera Asia dan berminat untuk mempunyai hobi macam ni. Okey, kata-kata saya lah. Ini kalau betul-betul minat nak bermain dengan hobi yang baru, mencuburi bidang yang baru, yang minat dengan pacuan empat roda off-road yang sebenar tapi kurang kemampuan, jadi ini pilihan yang terbaik lah. Mungkin saudara Amzari secara ringkas. Saya tak ada apa nak banyak yang nak cakap. Cuma kalau nak join, datang boleh jumpa kita orang. Jumpa dekat FB kita orang. Borneo Scale Crawler, add saja. Nanti apa-apa pertanyaan, boleh PM tepi ataupun DM dengan ni.
Betul. Tak payah banyak cakap. Join sahaja Facebook Borneo Scale Crawler. Betul. Terima kasih saudara Amzari Terima dan kasih. saudara Yasin kerana sudi Ya, berkongsi hobi yang sangat menarik ini dalam Sejahtera Asia. Sama-sama. Dan kita harapkan agar mereka di luar sana mendapat inspirasi untuk mempunyai perancangan yang lebih kukuh sebelum mempunyai hobi macam ni. Tak salah sebenarnya, Jess. Esok, Jess, apa topik kita? Esok kita ada YB. Kita bersama dengan seorang menteri yang kita sangat berbesar hati menerima kehadiran beliau di set Sejahtera Asia. Nak tahu siapa? Teruskan kesetiaan anda bersama kami esok hari dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. If you only had a day in Kuching, where would you go? Would you go beyond the familiar? Would you explore further? Would you discover traditional trades and embrace the craftsmanship? Where all trades thrive over generations of makers. Would you explore a city where past legacies are visible in heritage and culture? Would you measure your day in your own heartbeat or by moments that take your breath away? Discover an adventure. To be curious. To explore timeless history. And be captivated by a crossroad of cultures where the river connects as well as nourishes. Where various ethnics coexist in harmony with differences, yet seeking common ground. Decorating the streets and back alleys of Kuching. Would you taste unforgettable palate delights, where the best dishes are our street food? Go stroll at the markets for exotic finds, like the Rebel Shoots, Sour Terung Asam, and popular Midden Foods. Would you walk through places of worship to learn centuries worth of wisdom, to expand your horizon and perspectives from sacred, spiritual sites across faiths? Would you make a variety of colorful memories? And embrace the beauty of traditional heirlooms?